Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, baiklah pada episod kali ini saya akan sambung semula perbincangan kita mengenai aplikasi kemahiran kreatif dan kritis yang boleh kita gunakan dalam pembelajaran. Okey, seperti pada video yang sebelum ini, kita telah membincangkan mengenai brainstorm atau sumbang saran. Yang mana kalau siapa masih ingat lagi, sumbang saran ni dia adalah satu aktiviti yang kita lakukan atau pun kita jalankan secara berkumpulan. Okey, macam mana pula dengan peta minda ataupun mind mapping? Okey, secara umumnya peta minda atau mind mapping ni dia lebih dijalankan secara individu dan juga dia boleh secara berkumpulan. Okey, kita tengok okey. What is mind mapping? Mind mapping is a highly effective way of getting information in and out of your brains. Mind mapping is a creative and logical means of note taking and note making that literally map out your idea. Okay, maksudnya kat sini mind map ataupun peta minda ni adalah satu cara yang kreatif dan logik untuk kita membuat satu catatan dan membuat nota yang secara literal untuk memetakan idea anda. Maksudnya contohlah kalau macam kita nak buat peta minda mengenai kereta. Okey, jadi kita akan membuat peta minda, kita akan keluarkan. Contohnya kereta ni, okey, bila dia buat. Kemudian apa dia punya kelebihan yang terdapat pada kereta ni. Kemudian apa kekurangan yang terdapat pada kereta ni. Lepas tu apa mungkin langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk kita membeli kereta. Okey. Tu contohnya macam mind mapping. Okey. Okey, semua peta minda ni dia mempunyai beberapa perkara yang secara umumnya yang menggambarkan peta minda tu. Okey. They have a naturally organization structure that radiate from the center and use line, symbol, words, color and image according to simple brain friendly concept. Okey, maksudnya kat sini peta minda ni dia mempunyai struktur organisasi semula jadi yang dia memancarkan daripada pusat dan menggunakan garis, simbol, perkataan, warna dan gambar mengikut konsep yang mudah dan mesra otak. Maksudnya peta minda ni apa yang kita nampak dalam satu peta minda ni dia mesti dia bermula daripada tengah. Kemudian dia akan ada dia punya anak-anak dia ataupun cabang-cabang dia yang kita akan guna garis dan mungkin ada kita akan guna simbol ataupun mungkin kita boleh menggunakan beberapa perkataan yang ringkas ataupun kita boleh gunakan warna dan juga kita boleh letak gambar yang mengikut kita punya kesesuaian ataupun kita punya cara kita masing-masing. Okay, mind mapping convert a long list of monotonous information into a colorful, memorable and highly organized diagram that work in line with your brain's naturally way of doing things. Okay, maksudnya kat sini peta minda ni dia mengubah satu senarai panjang, senarai informasi yang panjang yang mungkin membosankan ke dalam satu rajah yang berwarna-warni, berkesan dan teratur yang berfungsi seiring dengan cara untuk kita otak kita ni berfikir. Maksudnya kat sini peta minda ni contohlah macam ada setengah orang dia buat nota secara nota panjang. Jadi kaedah peta minda ni dia akan mengubah nota yang panjang tadi kepada satu bentuk rajah yang nampak lebih menarik, berwarna-warni, berkesan dan teratur yang dia akan lebih baik berbanding dengan nota yang ataupun senarai panjang yang mungkin akan melambatkan kita untuk memproses maklumat tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada kita tengok
one simple way to understand a mind map is by comparing into a map of a city. Okey, maksudnya kat sini kita akan tengok macam mana peta minda ni, macam mana kalau kita nak faham peta minda ni, kita boleh tengok contohnya peta dalam sebuah bandar. Okey. Okey, dalam satu peta dia ada city center, lepas ataupun pusat bandar. Dia kemudiannya dalam peta tu dia ada main road ataupun jalan utama, dan dalam peta tu juga dia ada secondary road or branch, maksudnya dia ada jalan-jalan yang mungkin jalan-jalan yang kecil dan juga lorong. Dan yang kemudian dalam satu peta tu dia ada mungkin ada special image ataupun shape yang menggambarkan mengenai landmark ataupun kawasan tumpuan tempat tu. Okey, kita boleh tengok sebagai contoh, kalau dalam slide ni dia tunjuk peta Melaka. Okey, dalam peta Melaka ni yang digambarkan dekat tengah-tengah ni kawasan Bandar Melaka ni ada bangunan-bangunan. Okey, itu adalah ataupun pusat. Contohnya kalau peta minda ini adalah pusat, lepas tu dia ada jalan-jalan yang besar. Ini adalah dia dikenali sebagai main road, dan di samping main road tu dia ada jalan-jalan kecil ataupun secondary road yang dia akan menghubungkan kepada sub-point yang lain. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam peta Melaka ni, kita boleh faham pusat the city center represent the mind map, mind idea. Mind idea. Okey, maksudnya kat sini pusat bandar ni dia mewakili idea utama. Kemudian the main road leading from the center represent the key through in your thinking process. Maksudnya kat sini jalan-jalan utama yang terdapat dalam peta Bandar Melaka tadi kita gambarkan sebagai satu kaedah atau satu cara untuk membawa daripada pusat bandar ataupun pusat idea yang merupakan pemikiran utama dalam proses pemikiran kita. Okey, kemudian lepas main road ada juga secondary road atau branch represent your secondary through and so on. Maksudnya kat sini selain daripada jalan utama ataupun point utama, dia ada lagi sub-sub point ataupun ataupun point-point yang kecil. Okey, jadi jalan-jalan kecil ataupun cabang ni dia mewakili pemikiran sekunder ataupun point-point yang kecil dan sebagainya. Okey, lepas tu dalam peta Bandar Melaka tadi, kalau kita tengok ada Formosa, ada Chris Crush, lepas tu ada beberapa gambar-gambar di kawasan Melaka. Okey, jadi kalau dalam peta minda ni kita boleh katakan special image or shape can represent landmark of interest or particularly relevant idea. Maksudnya kat sini image dan juga bentuk yang khas ni dia adalah boleh mewakili tanda tempat yang menarik atau idea-idea yang berkaitan. Maksudnya mungkin kalau dalam peta minda kita akan letak contohnya kita letak sebagai contoh macam kalau dalam satu contohnya dalam peta minda mengenai subjek matematik. Okey, dalam subjek matematik kita akan tulis dulu dan kita akan letak simbol-simbol dia. Lepas tu kita akan letak beberapa gambar yang mungkin nampak macam menarik, yang mungkin dia akan merangsang minda kita. Okey, sebagai contoh yang lain, contoh kalau dalam kita buat peta minda mengenai sejarah. Okey, jadi kita akan mungkin selain daripada ayat dan juga simbol, kita juga boleh letakkan mungkin beberapa gambar-gambar ataupun mungkin kita boleh ambil gambar daripada internet, kita letak dalam peta minda kita untuk menjadikan satu benda yang mungkin boleh merangsang minda kita untuk mengingat. Okey, jelas Okey, jadi the mind map is the external mirror of your own radiant or natural thinking, facilitated by a powerful graphic process which provide the universal key to unlock the dynamic
possession of the brain. Okey, maksudnya kat sini peta minda ni adalah satu cermin luar bagi pemikiran yang bersinar atau pemikiran semula jadi anda yang dipermudahkan oleh proses grafik yang kuat yang memberikan kunci yang maksudnya peta minda ni adalah satu kunci yang seberguna untuk membuka potensi minda di dalam otak kita. Okey, setakat jelas okey. Kemudian kita tengok pula apa definisi mind map ataupun apa definisi peta minda. Okey. Kalau kita tengok dalam slide ni, dia cakap mind map is a visual representation of hierarchical information that include a center idea surrounded by connected branch of associate topic. Okey, maksudnya kat sini peta minda ni adalah satu gambaran visual maklumat hierarki yang merangkumi idea pusat yang dikelilingi oleh ranting atau cabang kecil yang menguraikan topik berkaitan. Okey, macam yang saya cakap tadi. Contohnya kalau macam peta Bandar Melaka, kita ada dekat tengah dia ada Bandar Melaka. Okey, lepas tu dia ada jalan-jalan besar. Okey, lepas jalan-jalan besar ni dia mewakili poin-poin yang utama. Okey, lepas tu lepas pada jalan besar ataupun main idea ni, dia ada jalan-jalan kecil ataupun secondary road yang mewakili sebagai sub point. Okey, jelas Okey, kemudian kita pergi pula tengok what are mind map. Okey, yang pertama kita tengok kat sini, provide a holistic overall picture showing all aspect of a topic. Maksudnya kat sini, peta minda ni dia akan menyediakan gambaran menyeluruh dan dia menunjukkan semua aspek di dalam topik. Okey, maksudnya kat sini peta minda ni dia akan dia akan tunjukkan satu yang topik yang secara terperinci. Okey, lepas tu kita tengok. Okey, poin yang kedua adalah portrait different idea radiating from a center truth or subject. Okey, kita tengok kat sini, maksudnya kat sini peta minda ni kita gambarkan idea-idea yang berbeza yang kita boleh pancarkan dari pemikiran atau subjek utama. Okey, contohnya macam mungkin kita boleh bagi contoh kalau dalam subjek contohnya kalau subjek dalam pendidikan Islam. Okey, contoh topik kita ambil topik berpuasa. Okey, dalam topik puasa tu dia ada beberapa main ataupun ataupun main idea yang utama. Contohnya macam syarat-syarat puasa, lepas tu golongan-golongan yang kena berpuasa, lepas tu syarat apa yang menyebabkan puasa tu batal, lepas tu dan lain-lain. Okey, contohnya macam maksudnya kat sini kita gambarkan idea-idea yang berbeza. Okey, contohnya macam tadi dalam peta kita menggambarkan tentang puasa, ada idea mengenai syarat-syarat sah puasa. Okey, lepas tu ada juga idea macam mana cara membatalkan puasa. Okey, kat situ kita boleh gambarkan idea yang berbeza. Okey, lepas tu yang ketiga, flow from main topic placed on thick branch near the center to subtopic on thinner branch and finally detail on thin branch on the edge. Okey, maksudnya peta minda ni nanti kalau kamu buat, okey, peta minda ni dia adalah aliran daripada topik utama diletakkan pada cabang yang tebal berhampiran dengan pusat ke subtopik pada cabang yang lebih kecil dan akhirnya terperinci pada cabang yang lebih nipis di setiap penjuru. Okey, maksudnya kat sini dalam satu peta minda main idea dia okey, lepas main idea tu poin-poin yang utama dia akan letakkan dalam, maksudnya kalau kita buat peta minda ni dia adalah kita gariskan ataupun kita highlightkan dengan secara yang tebal. Okey, lepas tu sub point mungkin kita akan letak dia sedikit nipis dan lepas tu kalau ada lagi sub point dia akan lebih nipis lagi sehinggalah ke penjuru dalam kita punya gambar rajah peta minda tu. Okey, lepas tu what is a mind map? Show the link between different concept.
Okay, maksudnya kat sini dia menunjukkan hubungan antara konsep yang berbeza. Macam tadi yang saya cakap, contoh adalah topik puasa. Dia ada syarat-syarat sah berpuasa, ada syarat-syarat batal puasa. Lepas tu, apa benda yang makruh yang kita buat semasa puasa. Okey, kat situ kita boleh menunjukkan ada beberapa hubungan antara konsep-konsep yang berbeza dalam satu topik. Okey, jelas Okey, lepas tu kita boleh tengok, kita pergi kepada subtopik seterusnya. What can mind map be used for? Okey, yang pertama, outline your idea on a subject. Maksudnya kat sini kita menunjukkan idea kita di dalam mengenai subjek ataupun dalam satu perbincangan ataupun satu topik yang tertentu. Okey, yang kedua, mind map ataupun peta minda ni kita boleh gunakan. Yang kedua adalah organize your thought. Ataupun kat sini kita maksudnya kat sini kita boleh menyusun pemikiran kita dengan lebih tersusun dan sistematik. Okey, yang ketiga, mind map atau peta minda juga dia boleh gunakan untuk visualize a world concept. Maksudnya kat sini kita menggambarkan konsep secara keseluruhan. Okey, contohnya kita ambil topik yang lain. Okey, dalam topik pengajian Malaysia. Okey, contohnya kalau dalam peta minda tu, okey, kita bincang satu topik mengenai Suruhanjaya Pilihan Raya. Okey, Suruhanjaya Pilihan Raya ni adalah main idea. Okey, lepas tu dia ada lepas main idea dia ada lepas main idea dia ada maksudnya dia ada topik yang tebal. Contohnya macam syarat-syarat pelantikan SPR. Lepas tu apa tugas-tugas SPR. Lepas tu apa yang cara-cara untuk meletak jawatan bagi ahli SPR. Okey, so kat situ kita boleh tengok dia adalah kita boleh menggambarkan keseluruhan konsep mengenai Suruhanjaya Pilihan Raya. Okey, nampak Okey. Kemudian what can mind map be used for? Yang keempat, kita boleh take and review note. Maksudnya kita boleh mengambil dan semak semula nota kita. Yang kelima adalah kita boleh buat peta minda juga untuk plan an essay. Ataupun kita boleh merancang untuk kita buat karangan. Contohnya macam kalau kita nak buat satu karangan, kita akan buat dulu apa dia punya pendahuluan dia, apa dia punya isi pertama, apa isi kedua, isi ketiga, isi keempat dan apa dia punya kesimpulan dia. Okey. Lepas tu yang terakhir, mind map juga dia boleh digunakan untuk revise for your exam. Maksudnya kat sini kita boleh buat ulang kaji atau menyemak semula untuk digunakan dalam peperiksaan kita. Okey. Seterusnya kita tengok advantage ataupun kelebihan peta minda. Okey, yang pertama kelebihan peta minda adalah adaptable. Maksudnya kat sini adaptable, they can be used for lecturers, note making from book, essay plan as well as less structured task. Okey, maksudnya kat sini kebaikan peta minda yang pertama adalah dia boleh disesuaikan. Jadi peta minda ni kita boleh digunakan untuk buat kuliah kita, untuk nota, kita ambil nota daripada buku. Lepas tu kita boleh merangka esei dan sebagainya serta tugasan yang mungkin kurang berstruktur. Okey, yang kedua kebaikan advantage ataupun kebaikan peta minda adalah dia adalah easy to add idea later at any time. Maksudnya kat sini kebaikan peta minda ni kita boleh mudah untuk menambah idea kita pada masa akan datang, pada bila-bila masa sahaja. Okey, yang ketiga, kebaikan peta minda adalah help you focus on the link and relationship between idea, so you do not just have disconnect fact. Maksudnya kat sini peta minda ni kebaikan dia adalah dia dapat membantu kita untuk menumpukan antara hubungan dan perkaitan antara idea-idea supaya kita ni tidak terpesong fakta. Contohnya macam tadi, contohnya kalau kita nak buat peta minda mengenai puasa. Jadi kita akan
kita akan gariskan apa dia punya syarat-syarat sah puasa, apa syarat-syarat batal, lepas tu apa benda-benda makruh yang kita buat puasa, lepas tu golongan yang wajib puasa, golongan yang boleh berbuka. So kat situ kita akan nampak apa hubungan di antara satu point dengan point-point yang lain. Okay. Lepas tu advantage of mind map ni can be personalized with picture and symbol to make things more memorable. Maksudnya kat sini peta minda ni kita boleh membuatkan maksudnya hak milik kita ataupun dipribadikan dengan gambar dan simbol untuk membuat satu benda ni lebih menarik dan mudah untuk diingat. Okey. Yang terakhir, kebaikan peta minda juga, dia adalah useful tool for condensing lot of information. Example, a whole topic into a mind map poster to aid revision. Okay, maksudnya kat sini peta minda ni kebaikan dia adalah satu alat yang berguna untuk kita meringkaskan maklumat yang banyak. Contohnya topik keseluruhan ke dalam poster peta minda untuk membantu kita untuk semak semula poin-poin tersebut supaya kita tak hilang poin tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada subtopik yang mungkin subtopik yang terakhir untuk dalam video ni, iaitu kita akan bincangkan mengenai how to draw a mind map ataupun macam mana cara untuk kita membina peta minda. Okey, yang pertama, it is really important to use the correct rule for mind mapping, but once you understand and familiarize yourself with how to turn your truth into a mind map, it will become an easy way to process information. Here are some simple rules. Okay, kat sini macam mana untuk kita nak melukis peta minda ni? Okay, adalah sangat penting untuk kita menggunakan peraturan yang betul untuk pemetaan peta minda. Tapi sebaik saja bila kita ni dah faham dan kita dah biasakan diri dengan cara untuk mengubah pemikiran kita ke dalam satu peta minda, benda ni dia akan jadi secara automatik dia akan jadi cara yang mudah untuk kita proses maklumat. Okey, yang berikut ni adalah beberapa peraturan yang peraturan mudah. Okey, yang pertama, use a blank unlined piece of paper. Landscape line will distray the eyes and prevent you from reading the map quickly. Landscape will give you more scope for creating horizontal branch. Okay, maksudnya kat sini, yang pertama sekali, dalam kita nak menghasilkan peta minda ni, kita kena gunakan sekeping kertas yang kosong. Maksud sekeping kertas yang kosong ni, maksudnya kertas yang bersih. Tak ada garis-garis, bukan kertas kajang. Maksudnya kertas manila yang kosong. Okey. Dan dia secara landscape. Maksudnya landscape kat sini kalau kita tengok dia macam ni. Dia bukan macam ni, dia macam ni. Dia melintang. Okey, maksudnya okey. Kalau kita guna kertas yang ada bergaris, garisan ni dia akan mengganggu mata dan dia akan menghalang untuk kita ni dari membaca peta minda dengan cepat. Manakala bentuk yang landscape tadi ataupun bentuk secara melintang tadi, dia akan memberikan anda lebih banyak ruang untuk mewujudkan beberapa cabang-cabang kecil yang lain. Okey, poin yang kedua. Begin with your center idea. This could be a revision topic or an essay title. Okay, maksudnya kat sini, dia cakap kat sini peraturan yang kedua ataupun macam mana cara kita nak lukis peta minda. Kita kena mulakan dulu idea pusat ataupun main idea kita ni dekat tengah. Okay, jadi
benda ni ia akan boleh menjadi topik perbincangan ataupun tajuk esei kalau siapa contoh nak buat esei ke. Okey, yang ketiga, think about the main topic associated with your center idea. Create ticks branch radiation from the center. Each tick branch represent one of the main topic you have identified. Use a different color for each. Okay, maksudnya kat sini. Okay, seterusnya macam mana kita nak buat peta minda, kita kena fikirkan topik utama yang berkaitan dengan idea utama ataupun idea dasar kita. Okay, lepas tu kita buat garisan cabang yang tebal yang akan kita memancar daripada pusat ke topik yang utama. Okay, dan setiap garisan ataupun cabang yang tebal tadi, dia mewakili salah satu topik utama yang perlu dikenal-pasti. Okey, kita juga boleh gunakan warna yang berbeza untuk kita membezakan bagi setiap garisan yang tebal tadi. Okey, contohnya macam kita boleh gunakan, contohnya kalau dalam topik, okey, contoh topik, kita ambil topik solat lah. Okey, contoh dalam solat, rukun solat kita mungkin gunakan warna merah. Lepas tu syarat sah solat kita guna warna biru. Lepas tu syarat batalkan solat kita guna warna hijau dan lain-lain. Okey. Lepas tu yang seterusnya, macam mana kita nak melukis peta minda. Draw thinner branch radiate from the thick one. Maintains the same color scheme. This represent the subtopic. Okey, maksudnya kat sini kita yang tadi tu, yang garisan cabang yang tebal tadi, kita boleh lukiskan cabang-cabang yang lebih nipis daripada cabang yang tebal tadi, dan kita kena gunakan skema warna yang sama. Okey, maksudnya kat sini yang cabang-cabang nipis ni dia adalah mewakili subtopik yang lain. Okey, kemudian the thinnest branch the detail, then stem from the subtopic the edge of the mind map. Against this must be produced in the same color as the thickest branch. Okey, maksudnya kat sini okey, tadi kan ada cabang tebal. Okey, lepas cabang tebal dia lebih nipis sikit. Okey, lepas tu kalau contohnya ada subtopik lain lagi, dia lagi nipis. Okey, jadi cabang-cabang yang nipis dia adalah butiran daripada main idea tadi, dan kemudian dia akan berangkai dari subtopik hinggalah sampailah ke penjuru peta minda. Okey, lepas tu kita perlu hasilkan dalam warna yang sama macam cabang yang tebal ataupun garisan yang tebal tadi. Okey, lepas tu print keyword or very short phrase clearly along the length of each branch and not at the end. You may want to use uppercase for the thick main point, main topic branch, and lowercase for the thinner branch. Okay, maksudnya ke sini kita boleh terbitkan kata-kata kunci ataupun kita boleh, maksudnya kita dalam peta minda tu kita cuma tulis ayat-ayat yang pendek ataupun kata-kata kunci dengan jelas sepanjang setiap cabang. Maksudnya setiap cabang tu kita cuma tulis kata kunci saja. Okey. Mungkin cara untuk kita nak bezakan antara subpoint dengan subpoint yang lain, mungkin subpoint yang pertama tu mungkin kita boleh gunakan huruf besar dengan cabang yang tebal. Lepas tu mungkin subpoint yang lain yang lebih kecil kita boleh guna huruf kecil dengan cabang yang lebih nipis. Okey, seterusnya macam mana cara untuk kita buat peta minda? Use symbol and picture to create memory association. Okey, maksudnya kat sini kita boleh gunakan simbol dan gambar, beberapa gambar mengikut kreativiti kita, mengikut subtopik kita, untuk membantu kita lebih mengingat memori ataupun lebih ingat peta minda yang telah kita buat tadi. Okey, yang seterusnya, you can add to any of the branch at any time and make link between branch. Maksudnya kat sini kita boleh untuk kita nak menambah sebarang cabang-cabang yang tadi tu pada bila masa dan menghubungkan antara cabang dengan cabang yang lain. Maksudnya mungkin cabang yang tebal tadi
mungkin kita boleh buat cabang yang ada topik yang kecil. So kita akan letak cabang-cabang yang kecil yang lain. Okey. Dan yang terakhir, macam mana cara untuk kita buat peta minda? When you are finished your mind map, think about how you might produce the information in linear form. For example, paragraph. Perhaps by numbering each set of branch. Maksudnya kat sini, apabila kita telah selesai buat peta minda, kita kena fikirkan bagaimana cara atau bagaimana anda boleh menghasilkan maklumat daripada bentuk linear. Maksudnya kat sini, daripada peta minda tadi, macam mana cara untuk kita buat hasilkan, kita boleh buatkan dalam satu perenggan. Maksudnya mungkin, macam sebagai contoh, topik solat. Okey, dekat solat tu ada rukun-rukun solat. Okey, jadi kat situ daripada rukun solat tu kita boleh cipta satu perenggan. Dan mungkin juga kita boleh menomborkan setiap set cawangan. Okey, saya rasa mungkin setakat tu saja untuk topik peta minda. Kita mungkin akan sambung lagi topik peta minda ni pada masa yang akan datang. Saya rasa setakat itu saja. Okey, sekian. Terima kasih.